Dan Nabi kata dengan besi itu dia membunuh dirinya, maka di akhirat dalam neraka nanti dia akan diberi pisau, bunuh, mati, hidup balik, diberi pisau, bunuh, mati, hidup balik. Khalidan mukhalladan fih, kata Nabi. Berapa lama dia bunuh diri, mati, hidup balik, bunuh, mati, hidup balik, itu berapa lama? Khalidan, selama-lamanya. Soalan Ustaz, kalau orang itu orang beriman macam mana? Kan Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis. Kalau abang-abang tingkatan 5 ni belajar hadis ni dalam buku Pendidikan Syariah Islamiah PSI, kan, man qatala nafsahu bihadid, Nabi kata siapa yang bunuh dirinya dengan pisau. Nabi kata siapa yang ambil pisau hadid, besi, siapa yang ambil mana-mana besi, pisau ke, parang ke, dan Nabi kata dengan besi itu dia membunuh dirinya, maka di akhirat dalam neraka nanti dia akan diberi pisau, bunuh, mati, hidup balik, diberi pisau, bunuh, mati, hidup balik. Khalidan mukhalladan fih, kata Nabi. Berapa lama dia bunuh diri, mati, hidup balik, bunuh, mati, hidup balik, itu berapa lama? Khalidan, selama-lamanya. Nabi kata dalam hadis itu, siapa yang mati bunuh diri dengan lompat daripada atas bangunan, daripada atas bukit, dia naik atas bangunan tinggi, bunuh diri, dia lompat, jatuh, mati, berkecai, pecah kepala. Nabi kata dalam neraka Allah akan letak di atas, dia akan lompat, mati, berkecai dia punya kepala, dia akan hidup balik, lompat, hidup balik, lompat, hidup balik, lompat. Itulah keadaan dia, khalidan mukhalladan fi, selama-lamanya. Dosa bunuh diri adalah dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Ustaz baca tentang kes bunuh diri yang semakin ramai di kalangan rakyat Malaysia sebab Covid ini, Ustaz ingin menekankan kepada anak-anak sekalian bahawa zaman remaja kamu ini zaman yang penuh dengan cabaran. Ustaz juga dulu pernah remaja, ustaz-ustaz yang kat belakang ni pun pernah remaja. Tapi zaman remaja kami tidak sama dengan zaman remaja kamu. Zaman remaja kamu hari ni, dia punya dugaan, cabaran dia jauh lebih hebat daripada zaman remaja kami dulu. Apakah yang boleh menyelamatkan kamu sebagai remaja pada zaman hari ini? Ni depan Ustaz ni semua remaja ni. Tak ada yang umur 7 tahun. Abang umur apa bang? 9, 17, 12 kan? Ni semua remaja, 12, 13, 16, 17. Apakah yang boleh menyelamatkan kamu daripada cabaran, godaan, ujian hidup remaja hari ini? Mak ayah tak ada sentiasa bersama dengan kamu. Guru-guru, kamu kat sekolah, guru-guru boleh tengok, guru-guru boleh tegur, ustaz-ustazah boleh marah, ustaz-ustazah boleh tegur. Tapi bila kamu di luar, kamu habis belajar, kamu belajar di universiti, kamu masuk college, mak ayah tak ada, mak ayah kat rumah. Guru-guru dekat sekolah, guru-guru dah tak ada dengan kamu. Maka apakah yang akan mendorong kamu untuk taat kepada Allah? Ilmu dan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa ramai pelajar universiti yang tak semayang? Ramai. Dekat universiti tak ada mak ayah yang nak marah kalau kamu tak solat. Dekat universiti tak ada guru yang akan rotan kalau kamu tak solat. Tak ada.
Dekat universiti kamu hidup bebas. Dekat luar sana tanpa kawalan kamu akan hidup bebas. Maka kamu masuk ke Tanwiriyah ini dengan satu tujuan, untuk diberi ilmu, untuk dikuatkan iman. Dan mudah-mudahan apabila kamu keluar daripada Tanwiriyah ini satu masa nanti, tanpa mak ayah di sisi, tanpa guru-guru di sisi, kamu tetap menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah setiap saat, setiap masa. Itu mukaddimah pada tengah hari. Belum masuk kuliah lagi, baru mukaddimah. Ni baru nak masuk kuliah. Boleh kembar kan? Tahun ni Smart ada pelajar kembar, Rahman dengan Razak. Tapi sebab ustaz tak kenal mana satu Rahman, mana satu Razak, cara selamat macam mana Hafizuddin? Panggil mereka kembar. Kan? Kadang-kadang panggil Rahman tu Razak, kadang-kadang panggil Razak tu Rahman. Panggil kembar senang. Baik. Macam ustaz dah sebut kepada pelajar tahfiz, ustaz nak ulang kepada pelajar Smart, mulai esok setiap kali kuliah Zuhur, ustaz nak semua anak-anak ustaz depan ni ada satu batang pen dan sebuah buku kosong di hadapan setiap pelajar. Namakan buku itu buku apa, Afiq? Buku Tazkirah Zuhur. Setiap hari bila ada kuliah Zuhur, bawa buku tu, apa juga yang ustaz-ustaz sampaikan, tulis. Dengar macam ni lupa, ustaz yakin kamu akan lupa. Kamu boleh dengar apa ustaz ajar, ustaz Tazkirah kamu akan dengar, tapi esok kamu lupa, sebab kamu tidak tulis. Maka ustaz ulang sebagai penutup pada tengah hari yang penuh dengan keberkatan ini. Yang pertama, mantapkan ilmu akidah kamu. Ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu usuluddin ni bicara iman. Bicara apa? Iman. 20 sifat wajib bagi Allah, tahu sungguh. Wujud, qidam, baqa, tahu sungguh, faham betul-betul. Lawannya wujud artinya ada, lawannya adamun artinya tiada. Qidam artinya sedia, lawannya huduthun artinya baharu. Tahu, hafal, faham. Sifat wajib bagi Rasul. Tak nak keluar-keluar dari Tanwiriyah pakai serban, pakai jubah. Berapa sifat wajib bagi Rasul? Saya tak ingat lah. Baik, tak payah sekolah. 4 sifat wajib bagi Rasul: sidik, amanah, tabligh, fatanah. Lawannya 4 sifat mustahil bagi Rasul: sidik artinya benar, lawannya al-kadhbu artinya penipu. Amanah artinya amanah, lawannya khianat artinya khianat. Sidik, amanah, tabligh artinya menyampaikan, lawannya kitman artinya menyembunyikan. Fatanah artinya bijaksana. Semua nabi, semua rasul, sifat wajib bagi setiap orang rambi dan rasul fatanah, bijaksana. Lawan fatanah apa? Baladah. Belajar sungguh-sungguh. Bila ada kelas tauhid, bila ada kelas usuluddin, kelas akidah, belajar sungguh-sungguh. Bawa buku, menghadap guru, menghadap ustaz, belajar sungguh-sungguh. Okey? Yang kedua, ilmu fiqh. Bicara Islam. Tauhid, bicaranya iman. Iman datang dulu. Sebab itu iman, Islam, ihsan, dia tak boleh kamu pilih salah satu, tak. Dia mesti datang iman dulu, akar pokok dulu. Islam, pokok dan daun-daun dan dahan-dahannya. Ihsan, buah-buah yang ranum di pohon itu. Sebab tu orang beriman, imannya kuat, imannya kukuh, ibadahnya sempurna, akhlaknya mulia. Kita tak nak jadi orang yang rajin solat, rajin baca Quran, banyak zikir, mulutnya mencarut. Tak nak. Bila bercakap je keluar daripada mulut, sial. Ustaz pernah dengar ada pelajar, "Weh, kau ni bodoh, sial." Dia mesti, benda tu mesti keluar daripada mulut. Pelajar itu belum ada ihsan.
Iman, Islam. Islam itu apa? Tu seluruh hidup manusia itu, bermula daripada fiqh ibadah, sembahyangnya, puasanya, zakatnya, hajinya. Kemudian masuk pula kepada fiqh munakahat, jual belinya, sewanya, pajak gadainya. Masuk pula fiqh muamalat, jual beli, sewa, fiqh munakahat, nikah, talak, rujuk, fiqh jinayat, hudud, ta'zir. Itu semua dalam fiqh. Bicaranya bicara Islam. Dan Islam ini dia dilihat orang. Kamu solat, orang nampak. Kamu pergi buat haji, orang nampak. Iman orang tak nampak. Dan yang ketiga, anak-anak yang dirahmati Allah, ialah ihsan. Ni kan kalau ada buku tak adalah tidur, ada benda nak tulis. Bila tak ada benda nak tulis, barulah mengantuk. Yang ketiga, ihsan, ilmunya tasawuf. Dalam ihsan, dalam tasawuf, kamu belajar tentang ihsan. Bicara ihsan itu ialah sabar, syukur, redha, pemaaf, pemurah, ikhlas. Dalam tasawuf, kamu belajar buang daripada hati itu sombong, bongkak, kedekut, pemarah, pendendam, hasad dengki. Buang sifat jahat, sifat mazmumah. Suburkan sifat-sifat mahmudah. Itu yang Nabi ajar. Bila Nabi bawa Islam, Nabi didik sahabat Nabi iman dulu. Nabi tak ajar Islam lagi, Nabi tak ajar ihsan lagi. Nabi tanam iman dulu dalam hati para sahabat. Bila semua iman sahabat sudah mantap, Nabi masukkan Islam. Nabi mula bawa syariat puasa Ramadan. Waktu mula-mula Islam Nabi bawa ketika Nabi berumur, Nabi SAW berumur 40 tahun. Waktu tu umat Islam belum perlu puasa Ramadan lagi, tak perlu. Iman dulu, tauhid dulu, kenal Allah dulu, percaya Allah dulu. Dah mantap itu, baru bicara solat, puasa, zakat, haji. Dan akhirnya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, mereka menjadi orang yang syumul, lengkap. Seorang yang syumul itu pada dirinya ada apa? Ada keyakinan, ada tauhid. Dia mengamalkan Islam dan dia berakhlak mulia, iaitu ihsan. Iman, Islam, ihsan. Ulang lagi sekali. Ada tiga itu pada diri kamu, insya-Allah, pergilah mana pun, jadilah, peganglah jawatan besar mana pun, kamu tidak akan jadi seorang yang ambil rasuah. Kamu tidak akan jadi seorang pegawai di sebuah syarikat yang curi duit syarikat. Kamu tak akan jadi seorang yang pandai tapi jahat. Kamu tak akan jadi macam tu. Kalau diri kamu sudah ada iman, Islam dan ihsan. Kalau kita bicara tentang pandai dan baik, dia ada 4. Ada orang dia pandai dan baik, itu paling bagus. Yang kita tak nak, dia pandai tapi jahat, tak nak. Itu yang jadi scammer-scammer tu. Dia fikir macam mana nak tipu orang. Dia pandai tak? Pandai. Dia boleh buat satu sistem tipu duit orang. Dia pandai tapi dia jahat. Tak nak macam tu. Dan yang paling kita tak nak ialah dia tak pandai dan jahat. Sudahlah tak nak belajar, bila ditegur dia marah. Tak nak macam tu. Usahalah, belajarlah sungguh-sungguh untuk kita menjadi orang yang pandai, orang yang bijak, dan didiklah hati agar kita menjadi orang yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita, membantu anak-anak yang dirahmati Allah sekalian untuk meneruskan pengajian, belajar kerana Allah, dan Ustaz doakan semuanya berjaya di dunia dan di akhirat, menjadi pelajar-pelajar yang bijak dan berakhlak mulia, insya-Allah.
Yang baik dari Allah, yang lemah kelemahan Ustaz. Ustaz mohon ampun dari Allah. Ustaz mohon maaf daripada anak-anak sekalian. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua para penyumbang. Syukran jazilan katsira. Jazakallahu khairal jaza. Minumlah Tanwir Koko terbaik.